Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada penceramah kita pada hari ini yang berusaha Tuan Muhammad Najmi bin Mahadi, Timbalan Pengarah Puspen Bukin Cabang Perlis ya Tuan? Ya, Doktor. Right. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih untuk meluangkan sedikit masa berkongsi fungsi rawatan-rawatan dan juga sistem-sistem di Puspen dengan peserta-peserta pagi ini yang terdiri daripada pelbagai jawatan terutamanya BDRM, sivil, orang awam dan juga pelajar-pelajar IAM. Right? So dalam konteks ni kita ada lebih kurang 10 orang tuan ya. So sebelum kita mulakan kita punya ceramah hari ini mungkin saya minta Tuan Zul bacakan sedikit doa. So selepas tu kita boleh mula kot. Saya baca doa apa, Doktor? Minta Tuan Hadi wakil, Tuan Hadi wakil. Okay, kita mulakan dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi'u wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihtimna bismil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah ya Rahman ya Rahim bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, itu memudahkan usaha kami hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Hadi. Tuan Najmi, Tuan Hadi adalah pelajar correctional pertama kami daripada Jabatan Cukai. So kami rasa kagum lah. Bermulanya kami dengan pegawai-pegawai penjara, lepas tu pergi extend kepada polis, PDRM, lepas tu custom, kini dah ada cukai, nanti immigration, nanti pergi dekat ADK pula ya Tuan Najmi ya? Itu baguslah. Baik macam kan? So bagi pengetahuan Tuan, ini adalah kelas correctional offenders ya. So dalam kelas ni, dalam perbincangan ini kita ada macam-macam lah, kita nak tahu tentang perkembangan dan juga rawatan-rawatan di sekolah Henry Geni, di Puspen, penjara muda dan sebagainya. Jadi untuk tujuan tersebut kita menjemput Tuan untuk berkongsi sedikit bagaimana fungsi Puspen, rawatan-rawatan Puspen, bagaimana kita membantu jabatan-jabatan lain bila dalam kolaborasi menangani pengguna-pengguna muda ni. Jadi sekali lagi Coffee and Chat membawa satu perbincangan tentang pengguna dadah dalam konteks penghuni muda dadah. Alright. So perbincangan ini adalah perbincangan yang secara tidak formal tetapi saya harap akan menjadi sangat bermakna kepada pendengar. So silakan Tuan Najmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada doktor dan juga semua pelajar-pelajar master ni ya doktor ya? Ya Tuan. Okey, baik. Pertama sekali izinkan saya kenalkan diri saya dulu. Seperti yang tadi doktor dah memperkenalkan saya, nama saya Muhammad Najmi bin Mahdi, merupakan timbalan pengarah di Puspen Bukit Cabang. Sebelum ni saya berkhidmat di Puspen Kampung Selamat, Pulau Pinang.
Dan sebelum itu di AADK daerah Langkawi. So saya baru servis dalam AADK ni lebih kurang 8 tahun. Baik, sebelum kita meneruskan lagi ke berkaitan dengan apa, sebab saya dimaklumkan oleh Tuan Zul dalam WhatsApp tu, saya tengoklah silibus yang dikemukakan oleh pihak UVM tu. So kalau ikut kat situ, dia terbahagi kepada 4 perkara kalau saya tak silap. Yang pertama adalah sejarah, Puspen, and then berkaitan dengan program, and then dia sistem correctional itu sendiri, macam mana kaedah kemasukan ke pusat. Jadi adalah saya share untuk slide pun tak banyak. Saya rasa dalam tempoh sejam ataupun kalau kita punya sesi soal jawab panjang, maybe boleh bagi lama lah. Okay, saya cuba share. Okay, saya harap semua nampak saya punya slide. Nampak Tuan. Okay, terima kasih Doktor. Pada saya, sesi yang dengan saya ni, saya lebih suka sesi berkongsi lah. Kalau kata ceramah ni, dia agak membosankan. Ya, betul Tuan. Sebab tu saya kata coffee and chat. Coffee is yours, chat is ours kan. So, saya harap peserta kalau kata ada apa-apa soalan sepanjang penerangan saya, boleh terus tanyalah, tak ada masalah. Okey, ini adalah pengenalan. Okay, pengenalan kepada AADK itu sendiri. Di mana AADK kita di bawah Kementerian Dalam Negeri dan merupakan agensi utama yang memerangi dadah di Malaysia kalau diikutkan tu. Walaupun kita sebenarnya berasal daripada narkotik. Narkotik tu kira kalau dalam Malaysia ni memang kita tahulah kalau disebut dadah, orang akan nampak pada narkotik terlebih dahulu. Tetapi memang kerajaan dah meletakkan sebenarnya AADK adalah agensi utama lah. Sebab dalam AADK kita menjalankan 4 core business utama, iaitu pendidikan pencegahan, penguatkuasaan, rawatan, perubatan dan pemulihan, dan juga hubungan antarabangsa. Di mana apa-apa sahaja meeting berkaitan dengan dadah di Malaysia, memang pihak AADK yang akan menjadi hostia lah. Dan beberapa punca kuasa yang kita ada, pihak AADK sendiri, yang boleh sebagai orang kata satu kuasa kita menjalankan tugas-tugas dalam AADK sendirilah. Yang pertama adalah Akta AADK sendiri, Akta Tubuh AADK tahun 2004. Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983. Akta Dadah Berbahaya 1952. Akta Dadah Berbahaya Langkah-langkah pencegahan khas, dan juga Akta Dadah Berbahaya Pelucukan Harta. Tetapi untuk pengetahuan semua peserta dan juga doktor, buat masa sekarang kita hanya menguatkuasakan Akta AADK 2004, iaitu Akta Tubuh kita sendiri, Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983, dan juga beberapa seksyen di dalam Akta Dadah Berbahaya 1952. Untuk Akta Dadah Berbahaya Langkah Pencegahan Khas dan Akta Dadah Berbahaya Pelucukan Harta memang kita masih belum lagi laksanakan. Sebab menteri dia tak bagi kuasa lagi untuk kita laksanakan 2 akta tersebut. Okey, ini adalah sejarah AADK itu sendiri. Di mana kalau tuan-tuan sedia maklum, ADB ataupun Akta Dadah Berbahaya digubal pada tahun 1952. Kemudian pada 1972, Biro Narkotik Pusat ditubuhkan. Memandangkan pada tahun 1972 itu memang Malaysia kita dah nampak isu dadah ini semakin membimbangkan. Dan kemudian pada 1975, Jawatankuasa Kabinet mengenai dadah JKMD yang diprogramkan sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri. Kemudian pada 1978, UBE ditubuhkan yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri. Pada 1983, ini adalah antara permulaan lah kepada tertubuhnya AADK dan juga tubuhnya Puspen itu sendiri. Pada 1983, Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan diwujudkan, dan Pusat Serenti pada masa tersebut Puspen dikenali sebagai Pusat Serenti lah. Pusat Serenti sebagai one stop center
juga telah diwujudkan dan pembentukan jawatan kuasa anti dadah bagi dan pasukan petugas anti dadah untuk yang bertanggungjawab kepada Majlis Keselamatan lah. Pada waktu tersebut AADK sendiri masih belum ditubuhkan. Kita bertugas sebagai pegawai pasukan petugas anti dadah di bawah Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dikenali sebagai Bahagian Rawatan Pemulihan Dadah BRPD. Okay, pada 1996 Majlis Dadah Kebangsaan ditubuhkan untuk menggantikan JKAD bagi mengawal masalah dadah di Malaysia lah, yang dipengurusikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Timbalan Menteri sebagai Timbalan Pengurusi. Kemudian pada tahun 2004, Jawatan Kuasa Membantu Dadah JKMD ditubuhkan sebagai badan tertinggi negara bagi menggantikan Majlis Dadah Kebangsaan, di mana di bawah JKMD, di sinilah kalau tuan-tuan dan perempuan boleh tengok permulaannya, di mana terbentuknya Majlis Tindakan Membantu Dadah MTMD, yang di mana bawah dia tu ada Jawatan Kuasa Penguatkuasaan Undang-Undang, Jawatan Kuasa Rawatan dan Pemulihan JRP, Jawatan Kuasa Pencegahan dan Publicity serta MTMD peringkat negeri. Saya rasa kalau kata anggota PDRM, mereka biasalah dengan MTMD ni. Sebab kalau ikutkan MTMD, kita adakan di peringkat daerah, kemudian kita angkat kepada peringkat negeri. Seterusnya, sebarang isu dalam peringkat negeri kita akan angkat kepada peringkat kebangsaan di dalam Jawatan Kuasa Membantu Dadah lah. Okay. Dan pada tahun 2004 juga, Akta AADK telah diluluskan dan tertubuhnya agensi anti dadah kebangsaan. Tapi pada masa tersebut, 2004 kita bukan lagi nama agensi anti dadah kebangsaan, tetapi agensi dadah kebangsaan. Tapi selepas perbincangan, dia orang ubah benda tu dan jadi Akta AADK. Mana ia adalah Akta Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Kalau tidak, orang akan kata lah, kita membantu dadah tapi agensi itu sendiri agensi dadah. Dia jadi macam pelik lah kan. Okey, di mana kat situ fungsi-fungsi AADK adalah untuk pencegahan, penyiasatan, penangkapan, penguasaan, penyiasatan dan pendakwaan serta rawatan dan pemulihan. Okey, kemudian kita tengok pada tahun 2007 kita diberi mandat untuk menjalankan penguatkuasaan lah. Namun bagaimanapun kita cuma menguatkuasakan undang-undang di bawah APD, iaitu Akta Penagih Dadah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 sahaja. Kemudian pada tahun 2009, pada tahun 2009 inilah di mana Pusat Serenti sebelum ini kita jenamakan semula kepada Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik, iaitu PUSPEN, yang akan kita bincangkan pada hari inilah. Okey. Dan pada tahun 2010 di bawah Ketua Pengarah pada masa itu Puan Sri Haja Zuraidah telah menjalankan satu transformasi kepada program rawatan AADK itu sendiri, di mana PUSPEN pada masa tersebut, kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini, kita ada dua, kita bezakan, di mana satu adalah di bawah perintah mahkamah dan satu lagi secara sukarela. Kalau bawah perintah mahkamah, rasanya tuan-tuan dan puan doktor juga pernah dengar lah dulu kita sebut Cure and Care Rehabilitation Center, CCRC, dan juga CNC, Cure and Care Clinic. Yes. Betul Tuan. Saya pun pernah buat beberapa aktiviti di CCRC yang Karangan. CCRC Karangan, bawah remaja. Ya. Yang tujuan utama transformasi ini kita laksanakan sebenarnya adalah untuk menggalakkan rakyat Malaysia yang mana mempunyai masalah penagihan dadah untuk datang secara sukarela sebenarnya. Dan kita nak menghentikan stigma masyarakat tentang penagih dadah itu sendiri. Sebab kita sedia maklum, kalau orang kata masuk pusat serenti ni ibarat macam masuk penjara lah. Dia itu diklasifikasikan sebagai penjenayah. Tapi kita nak ubah stigma masyarakat itu sendiri supaya masyarakat tak menghukum penagih-penagih dadah ni. Jadi kita nak masyarakat itu membantu penagih dadah ni untuk meneruskan kehidupan. Okey.
Penubuhan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen itu sendiri. Okey. Kita dah masuklah ke tajuk utama kita, ya. Di mana pada tahun 1983 selepas Akta Rawatan Pemulihan Dadah APD digubal pada tahun tersebut, Puspen itu ditubuhkan dan dikenali sebagai pusat serenti. Saya rasa sampai sekarang ni lah, ya doktor, orang takkan sebut Puspen. Masyarakat dia lebih selesa dan lebih faham bila kita sebut pusat serenti. Betul tuan. Sama juga dengan penjara kan. Kita dah tukar pusat koreksional tapi masyarakat lagi selesa nak cakap penjara. Yes, betul. Itulah stigma yang apa kita perlu hadapi dan kita perlu, orang kata, fight lah untuk masyarakat tu lebih faham. It will take a long time tuan. Tapi dia akan berubah. Kita fikiran positif memang. Tapi dia mengambil masa yang lama. Ya, sebab benda ni pun bukan baru kan dalam masyarakat. Kalau kita tengok daripada 1983 sekarang dah tahun 2021, dah berapa puluh tahun. Masyarakat dia masih faham bahawa benda itu adalah pusat serenti. Macam kita kata makan mi segera lah. People still say kita makan Maggi. Even though dia mi cintan pun Maggi. Correct. Okay, alright. Ini adalah Puspen pertama yang ditubuhkan pada tahun 1983. Yang mana pada masa tersebut kita panggil Puspen ni sebagai Pusat Insaf Diri. Yang pertama adalah di Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Yang kedua di Besut, Terengganu. Dan yang ketiga adalah di Tampin, Negeri Sembilan. Kemudian untuk makluman semua, di Malaysia pada masa sekarang ini kita ada lebih kurang 30 buah Puspen. Yang mana Puspen kita tu terbagi pada dua lah macam saya sebut tadi. Yang pertama adalah untuk penagih yang dimasukkan secara perintah mahkamah. Yang kedua adalah secara sukarela lah. Any question for this? Ada soalan daripada peserta? Kita sambil berbincang dan menyoal boleh? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Ada siapa ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan kita sambung dulu. Dia macam ni tu. Biar tuan saya tak banyak. Tak apa. Biar tuan bentang dulu then baru kita bincang kot. Boleh, so tak ada masalah. Okey, ni adalah lokasi-lokasi Puspen. Lokasi Puspen di seluruh Malaysia yang mana kita ada 30 buah Puspen. Tuan-tuan boleh tengoklah senarai-senarai Puspen. Tapi saya ada bahagikanlah setiap Puspen dan juga mengikut fungsi-fungsi. Sebab setiap Puspen kita tak sama. Macam tadi kita pecah kepada dua jenis Puspen. Dua jenis Puspen iaitu yang pertama adalah sukarela dan perintah mahkamah. Tetapi dalam perintah mahkamah tu pun kita ada perbezaan untuk setiap Puspen. Okey. Next. Okey, inilah kategori Puspen yang saya maksudkan tadi. Sebenarnya kita ada lebih kurang 10 kategori Puspen. Kalau kita tengok ni macam banyak lah kan. Sebab kita mengambil pendekatan bahawa tiada satu rawatan yang boleh memulihkan penagih dadah. Jadi kita di AADK kita memang kita pecahkan Puspen-Puspen kita ni supaya kita boleh tengok dan boleh dapat hasil. Mana antara rawatan, kita nak kata yang terbaik itu pun tak boleh juga. Sebab setiap penagih ni kaedah rawatan tak sama. Tapi kita nak membezakan dan nak memberi, orang kata, kaedah macam contoh kalau tuan-tuan tengok kat sini. Yang pertama kita ada satu Puspen ringan. Puspen ringan ni ada lebih kurang 7. Iaitu Puspen Bukit Cabang, Kampung Selamat, Puspen Batu Kurau, Puspen Gambang, Puspen Jeli, Besut, Kota Tinggi dan juga Puspen Jelbu. Untuk kriteria Puspen ringan ni, ini adalah di bawah untuk perintah mahkamah lah. Di bawah perintah mahkamah. Klien kita akan saring di AADK daerah, di mana AADK daerah akan melihat daripada segi jenayah yang pernah dilakukan, berapa kali dia pernah masuk ke dalam Puspen, dan juga apa lagi jenayah ataupun dia kes-kes yang dia masuk ke penjara lah. Kalau kata dia pernah masuk penjara lebih daripada 3 kali, kita akan letak dia dalam kategori sederhana. Dan kita tengok juga kalau jenayah itu hanya sekadar
jenayah di bawah Seksyen 15(1), iaitu memasukkan dadah dalam badan di bawah ADB. Yang tu kita memang masukkan dia dalam puspen ringan. Sebab kita mengambil orang kata kita mengambil pendekatan bahawa dia tidak lagi menerima rawatan di puspen. Sebab kita faham rawatan di penjara koreksional itu sendiri dengan puspen adalah rawatan yang berbeza. Kebanyakan di penjara dia banyak guna TC 100%, kan? Okey, kalau saya salah betul-betulkanlah doktor. Okey. Untuk kategori kedua adalah kategori sedar macam yang saya sebut tadi. Kita bergantung kepada AADK daerah menentukan apa yang rawatan yang pernah diterima oleh klien tersebutlah. Okey, untuk kategori ketiga adalah kategori berulang. Okey, untuk kategori berulang kita ada di Puspen Tiang 2, Puspen Pendok, Raub, Sungai Ruan, Bentar, Karak dan juga Puspen Muar. Okey, untuk kategori berulang ni, klien yang dimasukkan kat sini, syarat yang kita letakkan dia telah menjalani rawatan dan pemulihan sama ada di dalam komuniti ataupun di pusat ataupun di penjara melebihi daripada 3 kali. Kalau dah 3 kali, 4 kali masuk pusat, 5 kali memang kita akan letak di puspen yang berulang lah. Di mana program-program di puspen ni dia agak berbeza dengan yang di puspen yang ringan. Okey, yang keempat adalah khas ataupun untuk khas disiplin lah. Mana puspen Seredang ni kita jadikan dia sebagai satu puspen untuk klien-klien yang mempunyai masalah disiplin. Di mana kalau kata contoh di puspen Tiang 2 mana kes berulang, kata ada berlaku pergaduhan ataupun apa-apa sajalah pelanggaran disiplin di bawah kaedah-kaedah pusat, kita akan letakkan di puspen Seredang lah. Walau bagaimanapun, sebelum kita hantar ke puspen Seredang tu, kita akan jalankan program asing kepada dia. Kita kira dia sebagai, dia panggil apa tu? Lupa perkataan. Nama doktor saya ingat, saya beritahu boleh. Okey. Alright. Dia macam ni. Kalau kata dia melakukan kesalahan, kita akan bagi peluang lagi pada dia untuk dia membetulkan balik kesalahan tersebut. Ini kesalahan-kesalahan berat lah. Kesalahan-kesalahan yang berat. Contoh sama ada memang dia macam mencuri dalam pusat. Budak-budak ni macam-macam kan. Perangai orang. Bergaduh. Even orang kata melakukan seks di luar tabi'i. So pada peringkat awal, kalau macam seks di luar tabi'i itu memang kita akan asingkan teruslah. Tapi kalau macam yang lain, kita akan buat satu program kepada dia, tengok sama ada dia berubah ataupun tidak dalam tempoh sebulan. Kalau masih dalam keadaan yang sama, memang kita akan hantar ke puspen khas lah. Sebab di sini dia punya tahap disiplin dia memang lebih ketat. Banyak program yang dijalankan situ memang tak adalah sampai kata sama macam zaman dulu. Zaman dulu kita ada tough and rugged. Sekarang ni kita tak jalankan dah program tough and rugged tu. Tapi daripada segi disiplin di sana di Puspen Seredang memang very tough lah. So okey, itu untuk Puspen Seredang khas disiplin. Dan kita juga ada satu puspen yang menjalankan program vocational, khas vocational, iaitu di Sepang. Mana sebelum ni seperti doktor mungkin sedia maklum, kita panggil dia sebagai Cure and Care Vocational Center, CCVC. Alright. Jadi Tuan, Cure and Care Vocational Center dan Cure and Care Rehabilitation Center lain ya Tuan? Berbeza. Alright. Saya belum pernah pergi yang vocational center tu. Okey. Mungkin Puan boleh pergilah selepas pandemik nanti. Alright. Okey, di vocational center di CCVC, mudahlah kita sebut CCVC. So, klien-klien di sini dipilih daripada puspen-puspen yang adalah contoh daripada puspen ringan, puspen sederhana dan juga puspen berulang. So pihak CCVC dia akan buat road tour pergi ke semua puspen
So kita akan tengok daripada segi minat kerjaya klien itu sendiri dan juga program vocational yang kita tawarkan lah di CCVC. Macam di CCVC Sepang, kita ada tawarkan untuk pembaikan aircon, mekanik kenderaan, kemudian ada juga latihan Sepang bagi bakery dan menjahit. Ini adalah 4 utama lah. 4 program vocational utama yang kita ada di Vocational Sepang. So, klien yang telah menjalani rawatan selama dalam tempoh 6 bulan di puspen-puspen lain akan ditapis mengikut minat. Kita akan buat ujian kerjaya dulu kepada klien. Kemudian pegawai daripada Sepang akan hadir dan akan interview pula. Sebab apabila dia masuk ke Vocational Sepang, dia orang akan diberi sijil. Sijil peringkat 1 dan peringkat 2. Supaya sijil yang yang diorang dapat ni orang boleh guna untuk bekerja di luar. Dia seperti sijil-sijil IPTA lah tuan, macam tu. Dia ya, seperti macam sijil IKM. Sebab memang kita dapatkan kita mengadakan kolaborasi bersama dengan Kementerian Pengajian Tinggi bahagian vocational lah untuk mengiktiraf sijil yang dikeluarkan. Maknanya, jadi pusat-pusat ni memang dia akan letak nama CCVC, vocational. Dia bukan RC. Ya, itu hanya untuk Sepang sahaja. Oh, Sepang sahaja. Oh. Ya. Di Malaysia ni kita ada satu je, Sepang. Ya, ada satu sahaja di Sepang. Okey. Yang menjalankan vocational dan mengeluarkan sijil untuk ni lah, sijil vocational lah yang diiktiraf. Okay, seterusnya doktor, tengok sini kita ada puspen remaja. Yang doktor kata doktor dah pergi melawat CCRC Karangan. Okay, Karangan, lepas tu CCRC Jelebu. Saya paling suka Jelebu tuan, dia buat jam tart. Yes, right. Tak nanas. Yeah, jam tart nanas. Memang every Deepawali I order dalam 20 boxes. Saya kind of sedekah lah, sedekah. Thank you very much doktor. Okay, untuk puspen remaja ni ataupun puspen di Karangan ni lah, puspen Karangan, kalau kita lihat situ dia adalah dui fungsi. Maksud dui fungsi di sini, kita menjalankan program rawatan untuk remaja yang dimasukkan secara perintah mahkamah dan juga untuk sukarela. Right. Sebab kalau kita tengok pun untuk puspen Karangan sehingga hari ini klien cuma ada dalam 189 kalau saya tak silap, the latest one 189. Jadi kalau kita nak buka satu puspen asing untuk sukarela saja, dia macam orang kata tak berbaloi lah. Jadi kita di puspen Karangan, klien tersebut dia ada dua, sama ada dia dimasukkan secara sukarela ataupun secara perintah mahkamah. Walau bagaimanapun, apabila dia dui fungsi, pendekatan program kepada klien adalah berbeza. Macam selalunya kalau untuk klien-klien yang dimasukkan secara sukarela, cara pemakaian, orang kata penampilan dia orang memang tak akan samalah dengan yang dimasukkan secara perintah mahkamah. Kalau perintah mahkamah, dia orang wajib guna pakai pakaian yang kita sediakan. Tetapi untuk yang secara sukarela, dia orang boleh bawa pakaian sendiri daripada rumah. Okey. Itu untuk Karangan. Walaupun Karangan ni kalau kita tengok dia remaja, di sini juga kita ada juga remaja-remaja yang mengambil SPM. Jadi kita ada juga guru-guru daripada sekolah-sekolah yang secara sukarela hadir untuk mengajar mana-mana klien kita yang akan mengambil peperiksaan lah. Maksudnya tuan, dia punya soalan peperiksaan sama seperti SPM di sekolah menengah lain. Ya, betul.
Oh, jadi konsep ni sama seperti penghuni muda penjara yang kita ada di Malaysia. Kita ada sebanyak 4 buah penjara. Salah satu dia di Sungai Petani. Jadi dalam Sungai Petani pun dia ada sekolah sebiji Benar. macam seperti mana sekolah menengah yang kita jalankan untuk orang awam. Betul. Hmm. Betul Doktor. Alright. Macam di Puspen Karangan ni memang dia orang belajar macam sekolah biasa. Tapi kita akan selitkanlah selepas pada waktu kelas dia orang tu untuk program-program rawatan dadah lah. Alright. Okey. Dan di Puspen Karangan juga kita ada juga sebenarnya di semua secara amnya di semua Puspen kita ada kata latihan vocational sebenarnya Doktor. Cuma sijil yang diperlaku buat masa sekarang adalah di vocational Sepang dan juga di Puspen Karangan. Puspen Karangan kalau saya tak silap sijil yang diperlaku adalah pembaikan aircon dan elektrik. Okey. Seterusnya kita tengok kepada kategori wanita. Kategori wanita hanya ada satu Puspen full wanita dan juga menjalankan rawatan kemasukan secara dua fungsi. Sama juga macam Puspen Karangan. Dia ada secara sukarela dan juga secara perintah mahkamah. Kalau tengok ni daripada 30 Puspen yang ada ni perempuan ada satu je lah kan. Walau bagaimanapun kalau tuan-tuan tengok dan puan-puan doktor, kita ada sekarang ni dah ada satu lagi Puspen yang menjalankan dua fungsi di mana di situ ada lelaki dan juga wanita. Yang kelas sekali tu, dua fungsi. Sebab tu saya tak letak dia sekali dengan yang lain. Dia dua fungsi tetapi bukannya CNC dan CCRC, tetapi dua fungsi ada untuk lelaki dan juga wanita iaitu di dengkil. Tapi kita tak campur lah Doktor. Ya? Dia orang ni kalau campur jahanam. Kan? Habis sekarang lagi habis selepas tahun tiba-tiba ada pula anak-anak dalam tu. Lagi kita pening kepala. So untuk dua fungsi di dengkil ni sebab kita dah membina satu Puspen baru di sebelah di kawasan yang sama tetapi di pagar yang berlainan lah. Yang baru tu kita tempatkan klien wanita. Sebab kita tengok trend penagihan sekarang ni banyak melibatkan wanita-wanita. Maknanya berlaku peningkatan lah. Peningkatan. Daripada sebagai pengguna ataupun yang ni untuk pengguna kan tuan, dia bukan pusher kan? Tak, ni semua adalah pengguna dan juga penagih. Alright, okay. Sebab pusher memang kita di Puspen kita memang tak ada kuasa untuk menahan lah. Sebab kuasa menahan pusher tetap di bawah ADB, yang mana polis lah yang akan menjalankan kuasa-kuasa tersebut. Kalau pusher kecil dia bawah Seksyen 12(2) lah. Okey, untuk yang lain kalau kita tengok, okey, yang secara sukarela lah, kategori Puspen secara sukarela kita ada di Bukit Mentajam, Puspen Seri Iskandar. Yang ni untuk makluman semua, Puspen Seri Iskandar ni kita khaskan hanya untuk pelajar universiti dan juga penjawat awam. So dia orang ni kalau kata ada penjawat awam yang terlibat, kita syortkan dia orang hadir secara sukarela di Puspen Seri Iskandar lah. So kaedah rawatan dia pun berbezalah kan. Sebab dia orang ni kalau kita sedia maklum ada kerjaya. Kan? Kalau kata kita buat kaedah kemasukan secara perintah mahkamah, kalau mengikut perkeliling perkhidmatan bawah Seksyen 7 memang automatik kena buang kerja lah. Kan? Jadi kita sediakan satu Puspen khas untuk penjawat awam di mana dia mendapat kebenaran daripada ketua jabatan untuk ambil cuti tanpa gaji untuk tempoh 3 bulan, 6 bulan sehingga setahun untuk menjalani rawatan di Puspen Seri Iskandar. Kemudian kita ada Puspen Sungai Besi dan Puspen Kota Baru di Kelantan dan juga Puspen Jalan Tut. So
ini adalah puspen-puspen yang mana klien di situ hanya masuk melalui kaedah sukarela sahaja di bawah Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan Seksyen 8/3/A. Okey, kita ada juga satu puspen yang boleh dianggap satu puspen khas lah. Yang mana klien di situ adalah klien yang masuk ada simptom dual diagnosis. Alright. Orang kata kalau bahasa mudah dia ni, dia ada simptom orang gila lah. Ya, doktor. So bila kita tengok dia ada dual diagnosis, kita serahkan dia ke puspen tampoi. Sebab puspen tampoi ni kita sebenarnya ADK kita tak ada kepakaran sepenuhnya. Jadi kita menggunakan kelebihan puspen tersebut yang berada di sebelah Hospital Permai, Johor. Jadi kita menggunakan perkhidmatan doktor di Hospital Tampoi untuk membantu kita merawat klien-klien yang masih berada dalam keadaan dual diagnose, masih berada dalam keadaan yang orang kata separa sedar lah, disebabkan oleh isu penagihan dadah itu sendiri. Okey, dan yang terakhir adalah multifungsi, iaitu puspen kucing papar. Ini saya silap ni, bukan puspen dengkil. Puspen dengkil dua fungsi. Di mana puspen kucing dan papar di Sabah dan Sarawak, kita hanya ada 2 puspen sahaja. Jadi puspen tersebut kita jadikan sebagai multi-function sebab ada klien kat situ yang masuk dual diagnosis, ada yang masuk secara sukarela dan ada juga yang masuk secara perintah mahkamah. Jadi yang ni hanya untuk kucing yang Sarawak. Kucing dan papar. Ya. Kucing Devin Sabah dan Sarawak. Ya. Alright, kasih. Okay. So kita pergi next. Ini ada yang macam saya terangkan daripada awal tadi, kaedah kemasukan ke puspen. So hanya ada 2 kaedah lah. Yang pertama di bawah perintah mahkamah, di bawah Seksyen 61. 61A, APD 1983 dan juga secara sukarela di bawah Seksyen 83A. Dan ada satu lagi doktor, saya lupa masukkan di sini. Kalau secara sukarela untuk klien yang di bawah umur, yang tu dia di bawah Seksyen 9 APD juga. Sebab macam yang masuk sukarela di kalangan tu, dia di bawah Seksyen 9. Seksyen 8 ni hanya untuk yang dewasa sahaja. Alright. Okay. So kalau kata masuk secara perintah mahkamah ni memang yang biasanya pihak AADK buat tangkapan lah. Sama ada tangkapan di court ataupun atas aduan. Walau bagaimanapun, kalau kata kes aduan, kita lebih suka untuk syorkan dia pergi secara sukarela lah jika dia tiada rekod sebelum ni. Sebab kita kalau boleh nak kurangkanlah rekod-rekod orang kata rakyat Malaysia ni ada rekod orang kata dia sebenarnya masuk rekod jenayah juga. Di bawah rekod jenayah pun memang adalah kalau dia kena tangkap dan dijatuhkan perintah mahkamah. So kalau mana yang ada berkerjaya yang kita kata ada potensi untuk pulih, kita syorkan untuk sukarela lah. Okay. Ini adalah struktur pentadbiran di puspen. So puspen satu Malaysia, struktur pentadbiran macam ni, kita ada seorang pengarah. Dan kita bahagi kepada 2 iaitu timbalan pengarah operasi dan juga timbalan pengarah pengurusan. Di mana untuk timbalan pengarah operasi ini adalah bahagian yang mana menjalankan aktiviti dan juga program kepada klien lah. Itu timbalan pengarah pengurusan, lebih kepada pengurusan dan juga keselamatan di puspen. Okey, kalau kita tengok di sini untuk operasi kita bahagi kepada 4 lah. Yang pertama adalah pemulihan. Yang ini adalah cawangan ataupun unit yang melaksanakan program-program seperti kaunseling dan juga program-program psikososial lain lah. Kemudian kita ada unit agama. Dan unit LKV adalah unit latihan kemahiran dan vocational. Dan unit pengurusan klien ni yang bertanggungjawab untuk menguruskan
klien daripada mula dia masuk sehingga dia bebas. Hmm. Mana kata daripada segi pakaian dia, kehidupan seharian dia, makan minum apa semua, dia ada di bawah kuasa pengurusan klien. Okay. Right. Okay. Sekarang ni kita masuk kepada program lawatan dan pemulihan di Puspen. Right. Okay. Secara asasnya, kita di Puspen, kita menjalankan program psikososial dan juga psikospiritual. Ya. Dan antara komponen-komponen program yang kita masukkan dalam program psikososial dan psikospiritual adalah program TC. Kalau penjara, doktor rasa biasalah kan dengan TC. Tetapi Yeah. TC di Puspen, kita tak jalankan 100% TC, doktor. Okay. Kita cuma ambil beberapa komponen yang kita rasa bersesuaian, yang lebih kepada pembentukan disiplin klien itu sendiri. Right. Okay, yang Contohnya, kedua, Puan? okay, contohnya kalau kata kita ada, orang kata macam mana, okay, dalam program TC kita ada konsep ada leader, ada satu tim posisi. Jadi kita menggunakan kaedah posisi tersebut sebagai kaedah guidance klien yang orang kata berpotensi dan juga mempunyai disiplin yang tinggi mengawal klien-klien di bawah. Sebab kita tak nak ada gap kita pegawai dengan klien, kita tak dapat maklumat permasalahan klien. Sebab kita faham klien macam mana pun dia akan menyembunyikan masalah-masalah dia orang daripada kita. So kita wujudkan posisi kat situ ataupun pengawas lah kan. Dia orang ni yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai orang tengah di antara klien dan juga pegawai. Kemudian kita ada prospect chair, dia antara komponen-komponen dalam TC lah. Prospect chair. Tapi bergantung juga kepada Puspen. Ada setengah Puspen tu dia hampir separuh daripada TC yang dia jalankan. Ada yang ambil cuma 2 atau 3 komponen sahaja. Okay. Program kedua adalah program halaqah. Ini kepada psikospiritual lah untuk klien-klien Islam. So kalau kita tengok dalam TC pun sebenarnya dia ada psikospiritual tersebut. Tapi macam program halaqah ni sendiri, kita menitik beratkan program-program Islamik lah. Kita bermula dengan program membaca, maknanya kalau mana-mana klien Islam yang tidak boleh membaca Al-Quran, kalau tak tahu macam mana nak semayang, kita ajak daripada basic. So macam mana kita kata kita mengajar seorang kanak-kanak yang baru masuk sekolah. Alright. Okay. Yang ketiga adalah Islamic Spiritual Rehabilitation Approach. Okay. Untuk program Isra' ini, sebenarnya dia adalah expand daripada program halaqah. Di dalam program Isra' ni kita ada beberapa komponen yang kita tambah seperti mandi taubat, kita ada zikir-zikir kepada klien Islam. Kemudian untuk Isra' ni, klien di Puspen ni dia akan mula bangun seawal jam 4:30 pagi. Dia akan menjalankan solat sunat sehingga solat subuh. Kemudian baru dia akan melakukan aktiviti-aktiviti lain lah. So untuk program Isra' ni dia program keagamaan yang lebih orang kata lebih banyak lah komponen-komponen dia tu berbanding dengan halaqah tadi. Seterusnya adalah program terapi kerja ataupun program vocational. Macam saya maklum kepada tuan-tuan Ali dan juga doktor sebentar tadi. Untuk vocational, di setiap Puspen kita ada latihan-latihan kepada klien. Macam contoh untuk Puspen Kampung Selamat, dia adalah program vocational penanaman cendawan, sayur, dan yang terbaru ni dia orang buat labu. Kemudian kemahiran welding untuk kerja besi. Dan juga satu lagi pembinaan. So itu adalah antara komponen yang kita laksanakan jugalah di Puspen.
Yang seterusnya, okey, ini adalah modul rawatan lah. Mm-mm. Mana modul transformasi ni mula dikeluarkan pada tahun 2010 apabila Mm-mm. berlakunya transformasi Puspen itu sendiri yang saya terangkan awal tadi. Di mana dalam modul transformasi ni kita tekankan modul sokongan sosial, DR dan juga RP. So setiap klien dalam Puspen kita akan ajak semua sekali benda ni. Alright. Cuma untuk RP kita hanya laksanakan berdasarkan kepada keperluan klien. Maknanya apabila kaunselor klien tu dia buat rancangan pemulihan RPK, so kita akan asingkan RPK tersebut. Okey, contoh kalau kata klien ni dia mempunyai masalah dengan keluarga, kita akan ajak dia macam mana kaedah untuk dia kontrol diri dia berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan keluarga. So sebab dalam RP tu sendiri dia ada lebih kurang 32 tajuk. So kalau kita nak bagi klien dapat ke semua 32 tajuk, sebenarnya itu adalah satu pembaziran lah, doktor. Jadi kita klasifikasikan permasalahan klien itu sendiri, barulah kita jalankan rawatan kepada klien tersebut. Yang seterusnya adalah psikopendidikan. Ini adalah satu modul yang agak baru juga di Puspen. Kita mulakan program CPP ni tersebut pada tahun 2018. Jadi certified sijil. Okey, kemudian adalah program bimbingan dan kaunseling lah. Biasalah yang ni. Untuk yang bukan Islam memang kita adakan juga pendidikan moral. Okey, untuk klien-klien bukan Islam, doktor, dan juga semua peserta, untuk makluman, pada hari Minggu kita akan jemput persatuan agama untuk klien-klien tu. Kalau kata dia agama Buddha, so kita akan jemput agama Buddha untuk menjalankan program. So sebagai kelas lah, kalau macam yang orang Islam ni kita macam bagi ceramah kan, sama agama. So sama juga, kita tak tinggal untuk klien yang bukan Islam, so kita akan jemput. Kalau kata dia Kristian, so kita akan jemput daripada church. Sama juga macam India. So kita tak tinggalkanlah untuk agama-agama lain. Okay. Yang seterusnya adalah latihan kemahiran vocational, sama juga tadi dengan terapi kerja. Dan latihan fizikal dan disiplin. Yang ni memang kita sedia maklumlah, sebenarnya isu kepada penagih-penagih dadah ni apabila dia orang hilang, orang kata, tata cara kehidupan seharian. So kalau kita tengok dia orang ni, kalau kata penagih dadah ni bangun pun tengah hari, pukul 12, pukul 1, sampai petang. So di Puspen memang kita titik beratkan klien bangun seawal jam 6 pagi lah. So itu standard untuk semua Puspen lah, kecuali yang menjalankan modul esok. Modul esok saja dia orang akan bangun pukul 4:30 pagi. So aktiviti seharian dia orang tu memang kita akan tentukan dan dia orang wajib follow. So ini adalah sebenarnya sebagai latihan kepada dia orang apabila keluar nanti daripada Puspen, dia tahu untuk mengatur bila masa dia makan, bila masa dia perlu bekerja, bila masa dia perlu tidur. Okey. Yang seterusnya adalah komponen recovery support. Okey, recovery support ni lebih kepada perkongsian dengan bekas-bekas penagih. Okey, macam di Puspen, setiap Puspen memang kita ada PRS, iaitu orang panggil pembantu rakan sebaya lah, PRS. Diorang ni lah yang akan menjalankan program kepada klien. Kita akan buat 7 step. 7 step ni, 7 langkah ni dia adalah modul keagamaan. Satu lagi adalah 12 step. 12 step ni memang modul international lah kan, kita sedia maklum. Okey. Seterusnya adalah komponen integrasi masyarakat. Okey, ini adalah antara, pada saya adalah komponen yang agak penting. Di mana pada waktu ni kita nak cuba masukkan klien-klien kita ke dalam masyarakat dan bagaimana klien itu sendiri boleh menerima masyarakat dan masyarakat boleh terima.
Sebab kita nak sebab kita sedia maklum mana-mana orang yang terlibat dengan masalah penagihan dia akan ada satu sifat rendah diri. Selepas dia dah orang kata normal lah, kembali normal, dia akan ada satu sifat rendah diri di mana dia akan mengatakan yang aku ni manusia yang tak berguna, aku ni masyarakat tak suka, macam-macam lah lagi kan. So komponen ni memang kita akan terapkan, kita akan bawa klien keluar melaksanakan kerja-kerja di luar pada kawasan Puspen bersama-sama dengan masyarakat. Sama ada gotong royong, kenduri ataupun bekerja dengan masyarakat di luar. Dia maknanya klien di Puspen kita tak hanya selesai di dalam sahaja. Jadi kita keluarkan juga di luar supaya dia faham yang sebenarnya tak semua masyarakat yang menolak dia, dan dia perlu faham yang stigma masyarakat tak seperti yang dia bayangkan. Masih ada masyarakat yang menerima dan masih ada masyarakat yang mahu membantu klien-klien tersebut. Ini adalah komponen-komponen. Okey, ini adalah fasa doktor dalam Puspen. Okey. Yang komponen saya sebutkan tadi tu memang kita masukkanlah dalam setiap fasa. Fasa pertama adalah fasa induksi. Ini adalah fasa daripada bulan pertama dia masuk sehingga bulan ketiga. Maknanya 3 bulan pertama ni fasa induksi lah. So dalam fasa tersebut, perkara pertama yang kita beri kepada dia adalah detoksifikasi lah. Itu wajib lah. Hari pertama dia masuk ke Puspen, so kita akan letak dia di bangunan detox, di mana di situ dia akan duduk, berada di situ dalam tempoh 3 hingga 14 hari. Tapi kita dalam Puspen kita ada juga MA, Medical Assistant. So Medical Assistant ni yang akan memastikan keadaan klien tersebut daripada segi tahap gian, daripada segi tahap kesihatan. Kita akan tengok kalau selepas 3 hari kita tengok dia dah normal, dah tak ada lagi gian, tak ada lagi orang kata tak stable apa semua, so kita akan keluarkan lah. Kita akan letak di dalam asrama pemerhatian. Tapi kalau yang worst case sehingga 14 hari pun memang ada lah. Tapi usually kita akan ambil pendekatan yang tengah-tengah, selalunya dalam tempoh 7 hari. So selepas 7 hari kita akan buat assessment. Kita akan tengok tahap klien tersebut adakah sesuai untuk kita letakkan di dalam pemerhatian ataupun dia masih perlu menjalani detoksifikasi. Dan dalam proses detoksifikasi di Puspen kita tak ada menggunakan kaedah perubatan. Kita kalau kita tengok tu dia lebih kepada cold turkey lah. Macam setengah pusat rawatan macam swasta, dia orang akan menggunakan kaedah seperti memberi metadon. Untuk proses detox tu sendiri pun dia, tapi di Puspen kita kalau boleh kita nak dia orang kata buang dulu kesan-kesan dadah dalam badan secara alami. Kalau secara semula jadi. Yes, right. Secara semula jadi, secara alami. Jadi kita boleh tengok perbezaan apabila dia detox secara semula jadi dengan kita beri perubatan. Saya tak kata yang perubatan itu tak baik, doktor. Kita takut ada yang salah faham. Bukannya kaedah yang memberi perubatan itu tidak baik. Tetapi kalau kita tengok di luar pun klien-klien ni biasa mengambil metadon. Yes, jadi kalau kata kita masuk kan dia di dalam institusi, di dalam Puspen, kalau kita masih memberi kepada dia metadon, sebenarnya benda itu melambatkan sendiri proses detoksifikasi itu. Jadi kita nak supaya dalam tempoh 7 hingga 14 hari itu dia dah sekurang-kurangnya 80% stable. Melainkan dia ada dua diagnose lah. Dia ada masalah mental lah. Memang kita akan refer terus kepada klinik psikiatrik terdekat dan minta pandangan daripada doktor psikiatrik. Kalau dia kata memang kita perlu bagi ubat, memang kita akan bagi ubat terus untuk masalah mental lah. Okey. Selepas keluar daripada detox,
Klien akan letakkan di asrama pemerhatian. Di dalam asrama pemerhatian ni dia akan berada di situ untuk tempoh 2 minggu pertama tu sehingga ke 3 bulan. Dalam tempoh 3 bulan tersebut, kita jalankan program-program kepada klien tetapi dalam kawasan asrama pemerhatian sahaja. Kita tak keluarkan dia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di luar lagi. So untuk proses bimbingan kaunseling sahaja kita akan bawa ke bilik kaunselor dengan diiringi oleh posisi tadilah. So yang lain aktiviti macam yang saya sebut tadi, program transformasi mana kita ada KSS, kelompok sokongan sosial, dan juga ER. Untuk induksi kita cuma jalankan 2 program ini sahaja. KSS, kelompok sokongan sosial, dan juga early recovery. Kita tak akan masuk kepada relapse prevention lagi. Sebab untuk tempoh 3 bulan pertama ni memang klien dia tak boleh menerima terlalu banyak orang kata maklumat ataupun terlalu banyak kelas. So dia akan jadi hang. Kalau kita terus letak semua program kat dia kat situ memang akan bermasalah. So dia tak kita tak nak program yang kita bagi kepada klien tu membazir. Okay. Dan program-program agama pun kita terus jalankan. So kita akan asingkan, kita tengok mana-mana klien yang perlu kita ajar daripada mula. So kita akan buat satu kelas Fardhu Ain. Kelas Fardhu Ain di dalam halaqah dan juga isra' ni. So kita akan mengajarlah daripada bermulanya syahadah sehinggalah dia boleh solat. Itu yang Islamik lah. Untuk yang bukan Islam macam saya sebut tadi, so kita akan jemputlah orang kata daripada NGO ataupun daripada mana-mana persatuan agama lain lah. Okey, itu adalah dalam fasa pertama induksi. Okey, untuk makluman doktor dan juga LA, makan minum diorang pun di dalam asrama tersebut. Okey. So kita akan keluarkan makanan daripada diorang makan, bawa ke asrama. Dalam tray diorang, makan semua kat situ. Sebab dalam tempoh fasa ni lah, sebenarnya kalau kita selalu dengar kata klien lari daripada pusat kan. So dia dalam fasa ni. Sebab walaupun kita kata dia dah stable daripada segi detoksifikasi, tapi daripada segi mental, memang dia masih berfikir untuk sekejap Dr. S, minit. Boleh. Recall bang, I'm in the meeting. Okay, thank you. Okay, sorry. Dalam fasa induksi tu macam yang saya cakap tadi, keadaan mental dan juga penerimaan klien itu sendiri masih tak stabil. Kadang ada setengah tu dia merasakan yang aku tak salah pun untuk duduk dalam pusat ni. So jadi kita letakkan dia dalam asrama pemerhatian, memang kita takkan bagi keluar. So dia duduk kat situ sehingga 3 bulan. Okay. Selepas pada fasa pertama induksi tu, kita ke fasa core treatment. Ini adalah fasa rawatan utama kita lah. So pada fasa ni lah klien-klien kita akan bawa keluar daripada asrama pemerhatian dan dia orang akan masuk ke asrama biasa lah. So di asrama biasa ni kehidupan seharian dia orang akan bangun seawal jam 6 pagi, kemudian solat subuh. After solat subuh dia orang akan ada senaman pagi. Selepas senaman pagi ada perhimpunan pagi. So selepas perhimpunan pagi dia orang akan mula bergerak mengikut program masing-masing. Ada yang akan kita buat kelas ER, ada yang akan ke vocational, ada yang menjalankan aktiviti keagamaan. So kita bahagikan klien ni mengikut kelompok. Kita tak bawa klien ni, macam contoh kalau kata satu asrama 50 orang tu, semua buat benda yang sama, tak. Kita akan bahagikan dalam bentuk kelompok tidak lebih daripada 15 orang. So ini adalah dalam fasa core treatment lah. Ya. So yang program yang saya nyatakan sebentar tadi, komponen-komponen yang saya nyatakan ni semua kita letak dalam core treatment. Tempoh dia adalah selama 6 bulan daripada bulan ke-4 sehingga bulan ke-10. Okey. Selepas selesai semua dalam sesi core treatment, kita masuk ke fasa ketiga. Mana klien yang masuk ke fasa ketiga ni dia dah menjalani semua program-program secara kelas dan juga bukan secara hands on lah kan. So bila dia masuk ke fasa ketiga adalah fasa re-entry.
Fasa re-entry inilah di mana kita akan bawa klien yang saya kata tadi, integrasi masyarakat. Kita akan bawa klien, kita nak dia menyesuaikan diri dengan keadaan di luar. Dan dalam fasa ni juga ada juga klien-klien yang kita bagi kerja di kilang-kilang. Kita bawa dia, okey sekarang pagi van kilang akan datang ambil. So petang pukul 6 dia orang akan balik semula ke Puspen. So dia orang akan bekerja seperti orang biasa. Di mana pemantauan kita akan buat selalulah. Jadi dia akan, orang kata, rasa yang diri dia ni macam sedikit bebas lah. So dalam fasa re-entry ni kita nak dia merasa satu keadaan yang masyarakat tu dah mula boleh menerima apabila dia orang keluar nanti. Dan pada fasa keempat adalah fasa prabebas. Ini adalah untuk klien-klien yang dah hampir kepada tempoh pembebasan. Untuk pengetahuan semua, ataupun mungkin tuan-tuan dan doktor dah sedia maklum, tempoh rawatan di dalam Puspen itu sendiri sebenarnya kalau ikut perintah mahkamah adalah selama tempoh 24 bulan. Walau bagaimanapun, bagi klien-klien yang menunjukkan prestasi yang baik, kita ada penyingkatan tempoh. So penyingkatan tempoh ni biasanya selepas pada 12 bulan lah. Selepas daripada 12 bulan. So sebab tu dalam fasa keempat ni kita tengok pada bulan ke-13 sehingga dia bebas. Mungkin bulan 13 tu dia dah bebas. Mungkin yang masuk bulan ke-14, bulan ke-15 dia dah bebas. Dan dalam fasa tersebut kita akan mengulang balik kelas-kelas yang pernah kita adakan supaya sebagai satu refreshment kepada klien-klien tersebut. Untuk ER pun kita akan buat balik, RP Relapse Prevention pun kita akan jalankan balik, dan yang paling penting adalah sesi bersama dengan PRS. Yang tu sebenarnya supaya dia orang tak orang kata tak putuskan satu komuniti untuk sokongan kepada dia orang. Sebab kalau kita tengok berdasarkan kepada pemerhatian saya lah dalam tempoh hampir 5 tahun dalam Puspen ni, mana-mana klien yang keluar daripada Puspen tetapi dia orang masih berada dalam kelompok sokongan dia orang, tahap keboleh dia orang kekal dalam kepulihan itu sangat tinggi. Sehingga ada yang dah 5 tahun pun masih lagi kekal dalam keadaan pulih. Berbeza dengan klien yang tiada kelompok sokongan. Maknanya dia ni selepas bebas terus bawa diri, tidak peduli lagi dah kawan-kawan ataupun dia orang punya PRS. So memang dia dalam tempoh yang singkat dia akan jatuh baliklah menagih. Jadi dalam tempoh prabebas ni lah kita cuba untuk mewujudkan satu keadaan di mana klien itu ada satu kumpulan sokongan supaya apabila dia orang keluar, this group and this team yang akan saling membantu satu sama lain. Itu adalah fasa-fasa yang kita adalah doktor dalam program rawatan dan pemulihan di Puspen. Dan saya rasa saya pun setakat sini saja doktor. So kalau kata ada sebarang soalan daripada peserta-peserta sama ada doktor sendiri pun boleh, insyaAllah saya cuba untuk jawablah. Kalau kata saya tak boleh jawab ataupun saya rasa jawapan saya tu tak berapa ni, saya akan balas melalui email. Okey, itu saja doktor. Alright, itu dia sedikit sebanyak perkongsian Tuan, sangat informatif ya Tuan, terima kasih. Terutamanya yang metadon tu. Selalu bila saya mengajar itulah saya sebut walaupun metadon itu merupakan suatu bentuk rawatan, tapi pengguna ni dia akan jadi addicted to some other drugs pula. Exactly. Metadon tu pun sejenis drug sebenarnya kan Tuan. Cuma yang itu komponen dia rendah sikit dan macam dihalalkan atau dirasmi dari segi undang-undang Malaysia. Dan macam boleh didapati daripada farmasi semua-semua tu. Justru itu pengguna dah jadi macam
dia switch to methadone. Dia punya mentality pun dia kata, oh, okay, kalau dadah tak ada, tak apa ada methadone, kan? Exactly right, doktor, betul. Jadi kat sana tu pemulihan kita tu masih kurang berkesan bagi pendapat saya. Tapi tuan, bagaimana yang itu di penjara kita guna pun bagi extremely hardcore users yang Yes. macam air leo dia dengan air daripada Nose, dia semua-semua tu kan. We use for them only. Jadi yes, right. kalau di postban, dia ada ke, kita masih lagi mengambil pengguna-pengguna sedemikian ataupun macam mana? Masih doktor. Di postman pun kita ada juga pengguna-pengguna yang kita kira-kira dia sebagai hardcore lah. Tapi pada saya keadaan yang macam tu sebenarnya dia hanya tempoh dia dalam 7 hingga 14 hari saja. So kita memang tidak menggalakkan langsung penggunaan metadon. Alright. Jadi dia boleh pulih lah tuan, yang macam hardcore Yes. tu boleh pulih. Yes. Oh, okay. Dia boleh pulih tanpa bantuan metadon sebenarnya. Ah. Dalam tempoh tu, jadi kalau kita tengok macam tadi kata meleleh air liur, so kita akan tengok apa sebenarnya sakit dia. Kalau sometimes dia orang ada penyakit lain, so bila kita treatkan dia dengan penyakit yang ada pada dia tersebut, so keadaan giat tu automatik sendiri akan berkurangan. Dan contoh kalau kita selalunya dia orang ni mostly dia orang macam meleleh air liur ataupun air hidung, kan. So pada tempoh tersebut sebenarnya imun sistem dia orang dah rendah. Kan. Jadi dia sebenarnya dia mudah untuk mendapat penyakit-penyakit seperti demam, sesama, something like that. So kita akan buat treatment kepada itu yang tu dulu. Selalunya dalam tempoh 5 hari pertama tu kita dah boleh nampak dah ada perubahan. So that thing sebenarnya dah tak ada. Tapi kalau yang macam di penjara saya faham sebab penjara ni dia punya klien yang masuk ke sana tu ataupun penagih-penagih yang masuk ke sana ni hardcore dia kebanyakan memang lebih daripada yang dalam pusat. Sebab dia orang ni terlibat dengan kes-kes jenayah yang lain. Dan so maybe dia orang ni pun ada yang orang kata dah lah ambil dadah. Ada lagi kes jenayah mencuri, merompak dan sebagainya. Dan dia orang ni memang selalunya kita pihak ADK kita takkan ambil lah. Sebab kita tak ada kuasa untuk masukkan dia orang. Macam itulah doktor. Alright. Selamat datang Puan Sania. Terima kasih menyertai kami. Puan Sania pula ada soalan. Tuan, bolehkah Tuan tolong huraikan perbezaan antara Modikul Halakah dan ISRA? Secara perbandingan yang mana lebih efektif pelaksananya berdasarkan pengalaman Tuan di pusat? Okey, baik. Untuk perbezaan antara modul halakah dan ISRA. Okay. Untuk modul halakah itu sendiri, kita lebih titik beratkan kepada orang kata fardu ain klien itu tersebut. Maknanya kita ambil basic kepada agama itu dan kita ajarkan kepada klien dan kita masukkan dengan terapi zikir. Tetapi pada keadaan yang minimum. Maknanya zikir-zikir yang ada dalam modul halaqah dan modul isra' adalah berbeza. Okay. Dan dalam program halaqah kita hanya menetapkan klien boleh menghafal surah-surah ayat-ayat lazim cuma 10 surah sahaja. Tak seperti dalam program isra'. Dalam program Alright. Tengok Jovali sekejap saya ingat apa saya punya Okey. Untuk program halaqah tu dia macam saya sebut tadi kita ada had dia. Apa yang kita beri kepada klien adalah lebih kepada untuk kehidupan seperti orang biasa. Macam mana daripada solat subuh pagi sehingga ke solat isyak. Dan zikir pun hanyalah zikir-zikir yang asas. Tetapi untuk isra', yang ni untuk isra' lah. Okey, untuk isra' kita ada pada dia kita ada terapi mandi taubat. Kita ada zikir taubat. Kita ada apa nama zikir tu saya lupa satu. Nanti saya akan maklumkan itu. Right. Okey, untuk program isra' itu sendiri
klien dia perlu melaksanakan solat sunat taubat daripada mula jam 4.30 pagi, mana dia panggil akhir mulai, sehingga solat subuh. Macam program halaqah tidak. Program halaqah klien cuma bangun untuk solat subuh dan solat-solat sunat biasa. Tetapi untuk program Isra', kita bermula dengan zikir, kemudian dia ada solat sunat taubat, solat sunat hajat, sampailah ke solat subuh. Itu adalah perbezaan utama lah yang membezakan daripada Isra' dan halaqah. Manakala dalam program Isra' itu sendiri juga, klien-klien kita wajibkan kepada dia orang untuk menghafal lebih daripada 10 surah ayat lazim. Kita ambil lebih banyak, 20 surah, dan kita juga menjadikan klien-klien kita ni sebagai penghafal Al-Quran. Tapi kita tapis jugalah, tak semua yang boleh buat kan. Sebab dia orang macam saya sebutkan daripada awal tadi, klien ni ada yang masuk tak tahu langsung tentang agama, even nak mengucap syahadah itu pun tak boleh. Jadi yang tu tak ada lah sampai dia boleh menjadi hufaz. Tapi yang mana ada basic, kita akan bawa dia sehingga menjadi seorang hafazan. Itu adalah perbezaan antara Isra' dan juga model halaqah. Saya rasa saya menjawab pada soalan puan tadilah. Tuan, jadi maksud di sini modul halaqah adalah apa kita panggil solat-solat wajib, manakala Isra' ni wajib dan sunat, macam tu. Benar, benar doktor. Dan untuk halaqah ni dia ada juga solat sunat, tapi solat sunat yang macam biasa saja. Dia tak ada zikir-zikir yang ditambah lah. Macam Isra' dia ada zikir-zikir khas dia. And then kita wajibkan mereka menghafal tu. Ya, sebagai hufaz. Betul. Okey. Terima kasih Tuan. Soalan seterusnya daripada Tuan Zul. Tuan Zul nak guna suara Tuan Zul ke? Gunalah suara. Tuan Zul? Okey, tak apa Tuan Zul. Soalannya, adakah terdapat perbezaan modul program di antara individu sukarela dan individu dikenakan perintah mahkamah di Puspen? Warna baju. Selain daripada warna baju. Okey, terima kasih doktor. Okey, untuk makluman, program untuk klien secara sukarela dan juga secara perintah mahkamah di Puspen ada sedikit perbezaan. Sedikit, tak bukan hanya sekadar pada penggunaan baju sebenarnya. Untuk yang asas seperti saya sebutkan awal tadi, untuk program bimbingan kaunseling, KSS, ERP, itu adalah basic yang memang kita akan bagi kepada semua klien. Sebab yang ni memang you sukarela ke, you perintah mahkamah ke, you wajib tahu benda tu. Sebab itu adalah asas kepada kepulihan itu sendiri. Tetapi untuk klien yang masuk secara sukarela, dia punya jadual dan juga dia punya orang kata harian tu, keadaan harian dia itu berbeza dengan jadual klien yang masuk secara perintah mahkamah. So untuk yang sukarela, kita akan tengok daripada segi keperluan sebenar klien tu, dan juga dia punya orang kata sesi kelompok dan juga sesi kaunseling dia bergantung 100% kepada dia punya rancangan rawatan klien, rancangan perawatan klien RPK. Jadi dekat situ, kalau kata untuk latihan disiplin yang tadi, kita lebih tekankan kepada klien yang masuk secara perintah mahkamah. Untuk klien yang bukan perintah mahkamah, bukan kita tak menitik beratkan disiplin, tetapi program untuk disiplin kita akan reduce. Sebab kat sini kita boleh nampak sebenarnya ada perbezaan bila seseorang yang ada keinginan untuk pulih, maknanya dia lebih mudah untuk mengikuti program yang kita laksanakan berbanding dengan yang masuk secara paksaan ni kan, perintah mahkamah yang kita perlu tangkap dia, orang kata terpaksa bawa ke mahkamah baru dia boleh mendapat rawatan, dan juga orang yang hadir
secara sukarela. So orang yang hadir secara sukarela ni kita punya program kita kepada orang sukarela ni lebih light berbanding dengan yang secara perintah mahkamah ni, doktor. Macam itulah. Alright. Jadi Tuan, yang sukarela ni macam mana Tuan? Contohnya ahli keluarga boleh terus datang daftar dan ni ke, atau ada dia punya syarat-syarat tak? Okey. Untuk program sukarela ni, ahli keluarga boleh rujuk dengan AADK daerah terlebih dahululah. Okey. Yang pertama. Yang kedua, dia boleh juga hadir ke puspen-puspen tersebut secara walk-in. Terus hadir ke puspen yang 6 saya sebut tadi, CNC tersebut, dan maklumkan kata ada ahli keluarga dia yang nak hadir secara sukarela. So, di puspen, kita akan buat assessment. Okay, sama ada klien ni perlu ditempatkan di dalam puspen ataupun sekadar hadir daily. Maknanya dia duduk di rumah, tetapi dia boleh datang ke puspen untuk mendapatkan rawatan. Maknanya dia panggil apa, macam outpatient lah. Kalau di klinik tu, dia macam outpatient punya klien. Macam pesakit luar. So dia tidak menetap di dalam puspen. Tapi macam yang doktor tanya tadi, ya, family boleh terus ke puspen tersebut ataupun jika macam contoh tadi paling dekat utara pun puspen Bukit Mertajam. Ya. Mungkin kalau orang di Perlis ataupun yang di Sintuk jauh untuk hadir ke sana, so dia boleh rujuk dengan AADK daerah. So di AADK daerah pun pihak pegawai pemulihan di daerah dia akan jalankan assessment. Tengok okey, kalau kata dia rasa okey perlu untuk dihantar ke puspen, then kita akan syorkan bahawa dia perlu menjalani rawatan di puspen, dan orang yang mengesyorkan itu hanya perlu pegawai pemulihan di daerah tersebut. Dia tak perlu kepada perintah mahkamah. Jadi proses itu lebih mudah. Tapi apapun kita tetap akan mendapatkan pengesahan doktor lah. Sebab kadang-kadang bila kita diagnose, kita buat assessment, dia dah ada sampai tahap hampir dual diagnose. Dia dah hampir orang kata tahap mental. Jadi kita akan merujuk dia ke puspen Tampui. Ini mengikut kesesuaian kepada dia lah. Kita tak nak lah dia yang keadaan yang macam tu masuk ke CNC yang biasa ni kan. Maknanya dia akan mengganggu proses rawatan yang lain. So macam tu lah doktor. Alright. Tuan, actually sukarela ni dia ada dua kategori. Satu sukarela, lagi satu paksa rela. Maksudnya sukarela ni pengguna ni dia datang sendiri dengan ahli keluarga kan. Tapi dalam banyak kes macam klien saya bila rujuk dengan saya, dia kata contohnya abang saya atau kakak saya, adik saya ni macam ni. Tapi dia tak nak pergi ke maksudnya asrama-asrama ataupun pemulihan, pusat-pusat pemulihan ni. Macam mana nak bawa mereka, nak paksa mereka, ada cara ke? That's why they always ask me. So dalam keadaan tu yang tu paksa rela. Kita ada ke kategori macam tu Tuan? Sebenarnya doktor, kalau ikut kategori paksa rela ni memang tak ada doktor. Tetapi apa kaedah yang kita jalankan di AADK, kita akan mohon keluarga bawa dia ke AADK daerah terdekat dulu. Okay. Kalau dia tak nak ikut langsung? Kalau dia tak nak ikut langsung, pada peringkat ni kita akan hadir terus ke rumah klien tersebut. Boleh lah, ya? Boleh. Sebenarnya boleh. Sekarang ni kita kira macam ni, kita ambil pendekatan bahawa keluarga dah buat aduan. Okey, keluarga dah buat aduan. Kemudian kita mengambil tindakan daripada aduan tersebut. Tetapi berdasarkan kepada permohonan keluarga, dia tak nak anak dia ni dikenakan tindakan mahkamah contohnya. Okey. So pegawai kita akan hadir ke rumah dan kita akan buat orang kata sesi pemujukan dekat situ. Selalunya bahasa baik dia macam itulah kan, sesi pemujukan. So klien pegawai pemulihan tu, kita akan bawa pegawai pemulihan, kita takkan masuk pegawai penguatkuasa untuk kes-kes yang macam ni. So pegawai pemulihan kita akan pergi jumpa dia terus di rumah. So kita akan consult dia, tengok keadaan dia. Memang secara logiknya di Malaysia ni,
penagih memang takkan mengaku yang diorang tu menagih dan diorang sendiri takkan mahu untuk ke mana-mana pusat sebenarnya. Tetapi untuk certain kes, terutama untuk orang yang bekerja ataupun pelajar-pelajar universiti, setakat sekarang ni saya bertugas di ADK, kita boleh memujuk diorang atas dasar untuk masa depan. Selalunya yang jadi masalah ni yang tak ada kerja. Bila dia tak bekerja, dia ni lebih kepada melakukan jenayah, memang pujuklah macam mana sekalipun, kalau kita pergi tu memang tak boleh pergi kosong lah. So kita akan buat team buat masalah. So kita pihak AADK kita sendiri akan tengok background klien tu sendiri. So kalau dia tu orang yang bekerja, ada kerja yang tetap, ataupun dia ni adalah pelajar, so kita akan pergi konsult. Kalau kata dia tak hadir ke pusat, tak hadir ke AADK daerah lah. So istilah paksa bela tu memang kita memang tak gunakan lah, doktor. Sebab lagi pun dia berbahaya daripada segi undang-undang. Ya. Sebab ramai ni tuan, ramai klien saya yang macam dia kata adik saya macam ni, kakak saya macam ni, abang saya macam ni, tapi dia tak nak ikut. So saya selalunya suruh mereka rujuk pada AADK terdekat untuk informasi terbaru. Sebab saya tidak mahu memberikan mereka satu pengetahuan yang salah. Nanti dia pula pergi dekat AADK, dia kata, oh doktor Sarala kata macam ini kan. So itulah saya nak double check tentang benda tu. So memang tak adalah dari segi, so prosedur dia ahli keluarga datang buat aduan, jadi AADK akan menziarahi, buat lawatan lah ke rumah tersebut, cuba berbincang dengan ahli tersebut. Ya. Kalau dia tak nak juga, tak nak ikut juga, kalau dia tak nak ikut juga, kita sebenarnya doktor, yang macam doktor kata tadi paksa rela kan. Dia ada satu lagi rawatan dalam komuniti. Dia bawah sukarela juga, tapi dia rawatan dia bukan ke Puspen. Cuma dia perlu hadir ke AADK daerah untuk menjalani rawatan. Selalunya klien yang macam ni, dia orang akan boleh terima selagi dia orang tak masuk ke dalam Puspen. So dia cuma rawatan di daerah, tapi dia perlu juga menandatangani borang di bawah Seksyen 83B menyatakan dia secara sukarela untuk menjalani rawatan di AADK daerah. Maksudnya dia tidak menghuni, dia datang lah outpatient macam tu. Tapi bukan di Puspen, di AADK daerah. Itu dia di bawah Seksyen 83B. Jadi tak tahulah, kepada saya kalau kata yang macam doktor kata tu memang apa pun dia tak nak juga, memang kita tak ada cara lain lah. Kita guna perintah mahkamah. Perintah mahkamah maksudnya kita buat laporan polis, menerusi polis. Not laporan polis. Laporan dekat AADK juga. So kita pihak AADK yang akan buat tindakan. Okay, So kita akan pergi, kita akan ambil dia, bawa ke pejabat, kita akan urine dia. So berdasarkan kepada keputusan patologi nanti, kita akan bawa dia ke mahkamah lah kalau kata didapati positif. Yang tu sebab tu dia, kita macam saya cakap tadi, kita tak ada paksa rela. Sama ada kita betul-betul paksa dia secara undang-undang ataupun dia secara sukarela. Alright, okay. Tapi untuk kes yang doktor sebut tadi tu, kalau pada saya tu memang betul-betul dia tak nak lah. So kalau kita macam mana kita cakap kat dia pun memang dia takkan mengambil rawatan. So the best is memang kita buat secara perintah mahkamah lah. Right. And then one more thing yang interesting tadi bila tuan cakap detoxidide, apa term tadi tuan guna? Detoksifikasi. Self-toxifikasi. Yeah, self-detox. Self-detox kan. Very interesting sebab benda ni yang kita macam secara turun-temurun, adat-adat nenek moyang tu selalu dia cakap makan benda ni, makan benda tu. So badan tu akan jadi macam sihat. Sihat maksudnya because we are eating a lot of chemical. Chemical ni dia akan macam terkumpul di dalam bahagian-bahagian badan tertentu. Jadi dengan makannya macam ulam-ulam semua tu, and then minum air kelapa usually. Air kelapa, all those stuff boleh detoxidate. So
Kalau di ADK, di Toxidite sendiri tu macam mana tu? Okey, kalau di ADK, kita tak menggunakanlah macam yang doktor cakap tadi, makanan yang orang kata macam yang orang dulu cakap kan, Hmm. apa buah kelapa ke apa semua tu, memang kita tak ada kaedah rawatan yang macam tu. So dia punya self detox is the body itself. Hmm. Dia akan detox secara semula jadi atas diri dia. Alright. Dan sebenarnya kalau untuk pengetahuan doktor dan juga peserta-peserta lain, ya, Hmm. dia proses detox kepada penagih dadah ni sebenarnya bukan hanya dalam tempoh 14 hari tu Hmm. dalam tempat detox. Sebenarnya dia adalah satu proses yang panjang, mengambil masa bergantung kepada tahap penagihan dia. Sebab sebab tu kalau kata mungkin saya tak tunjuk kat doktor program harian klien kan. So kita ada program aktiviti sukan. Sebenarnya aktiviti sukan tu sendiri adalah salah satu kaedah detoksifikasi kepada klien. Di mana apabila dia bersukan, dia mengeluarkan peluh, secara tak langsung kemikal dalam badan dia orang tu akan keluar. So bila dia orang melaksanakan aktiviti seperti berkebun, latihan vocational yang di luar, so dia orang berpeluh, motong rumput semua. Sebenarnya itu adalah secara tak langsung adalah satu proses detoksifikasi untuk mengeluarkan kemikal-kemikal daripada badan secara semula jadi. So kita menggunakan kaedah tu. So kalau kata doktor ada peluang nanti ada ke mana-mana puspen, kalau nak dekat nanti, kalau puspen saya dah buka, bolehlah doktor hubungi saya. Bila kita tengok klien-klien yang selepas aktiviti-aktiviti yang macam ni, badan dia orang akan mengeluarkan sejenis bau yang tengik, doktor. Yes. Itu yang saya Ya. nak tanya tu tadi. So bau ni sebenarnya dia dah bercampur dengan dadah-dadah yang dia orang dah ambil. So bila badan dia orang dah berbau, sebab tu kalau doktor bau dia sama sahaja. Betul. Kan? Bau dia sama saja. Sebenarnya secara semula jadi dia punya body dah mengeluarkan kemikal-kemikal tersebut. Dan kalau doktor boleh tengok apabila dia orang mandi, air dia orang tu akan berkilat. Oh, okay. Dekat situ kita dah nampak. Maknanya ada berlakunya proses body untuk mengeluarkan kemikal-kemikal tersebut daripada badan. Okay. Right, that's interesting tuan. Sebab bila sama ada saya pergi penjara ataupun macam CCRC, saya suka buat macam mana nak cakap, bila orang minta sedekah tu, saya lebih sedekahkan kepada bahagian-bahagian correctional. Contohnya penghuni penjara, penghuni di puspen, CCRC, semua-semua tu lah. Jadi seringkali sebelum lockdown dulu tu kami seringkali buat aktiviti, sesi counselling macam tu dengan mereka. Jadi bila kami buat aktiviti dalam kelompok tu, and kalau dia bukan kawasan terbuka, dia dalam bilik, memanglah kalau saya rasa ramai di antara my pelajar dan juga some staff dia tak boleh nak tolerate dengan penghuni correctional sebab bau badan. Yes, right. Tapi dia kata macam mana awak boleh? Saya kata mungkin saya punya emotional tu, saya lebih ke arah saya nak membantu golongan ini. And saya selalu kata bahawa kalau nak sedekah orang ramai dekat sana tu dah ramai orang sedekah. Ramai yang nak buat pada mereka. Tapi golongan macam ni cuma segelintir sahaja yang nak membantu, dan itu pun dalam segelintir yang nak membantu itu bukan semua boleh masuk dalam pusat-pusat sedemikian begitu sahaja. Dia ada dia punya peraturan. Jadi saya ni maksudnya diberi macam mana rezeki saya nak masuk penjara, ADK, CCRC itu terbuka. Kenapa tidak saya menggunakan peluang itu untuk memberi perkhidmatan saya. Saya bukannya nak bazir duit banyak pun. Setakat tenaga saya aja dan melatih diri saya dalam skill-skill counselling kan. Jadi masa tu memang saya terasa lah tuan, bau badan tu actually. Saya terasa. Betul. So itulah yang macam doktor cakap dia kan. Sebenarnya apabila kita membantu klien-klien ni, ya,
sebenarnya kita akan ada satu rasa kepuasan tau. Kita boleh membantu seseorang yang hampir hilang arah tuju. Orang Betul. yang hampir hilang matlamat hidup. Dan Betul. apabila kita tengok dia kembali balik menjadi seorang manusia yang normal, itu adalah satu kepuasan. Saya tak nafikan. Saya dulu apabila saya duduk di AADK daerah, persepsi saya dengan penagih, ini kita cakap terang-terang lah kan. Ya, ya. Persepsi kita seperti orang awam biasa. Kan? Penagih is someone yang you tak boleh treat dia orang, you tak boleh nak tolerate dengan dia orang. Dia orang akan kembali, sentiasa kembali. Sebab itu yang kita face di daerah. Kan? Hari ni kita tangkap, esok masuk pusat, lusa keluar jadi pula. Okay. But then, bila saya masuk bertugas di dalam Puspen, saya punya view totally bertukar, 360 terus bertukar. Terus saya merasakan, no, these people is the one that I have to help. Sebab bila kita tengok daripada segi sejarah di hidup dia orang, sebab bila dia orang dalam Puspen, dengan kita ni, dah macam adik-adik kita. Kalau yang tua tu dah macam mak bapak kita sendiri, kita dah tengok. So kita tahu dia punya sejarah hidup. You ada life yang macam mana dulu, macam mana you boleh terlibat dengan penagihan dadah, kan. Sometimes bukannya satu kehendak. Dia bukan kehendak daripada dia. Ada yang macam saya punya satu kes tu, dia terlibat dengan penagihan dadah adalah disebabkan dalam minuman dia dimasukkan dengan dadah tanpa dia sedar. Bukannya dalam pub. Kalau dalam pub, dalam disco mungkin kita boleh letak persepsi siapa suruh kau pergi ke tempat-tempat macam tu. No. Ini adalah di antara kalangan kawan-kawan duduk minum dekat kedai biasa saja. Dan kemudian dia diajak, ialah bila dah kita kata 3 hari pertama tu ambil mungkin dia rasa pelik. So kemudian dia akan rasa macam ada benda pelik. So dia akan bertanya dan secara tak langsung dia dah terlibat dengan masalah penagihan. Dalam usia yang muda, seawal 21 tahun. Jadi bila kat situ kita nampak, adakah kita nak salahkan dia? Sedangkan pusher-pusher kat luar sekarang ni sedang mencari kaedah dan juga orang kata pelanggan-pelanggan baru yang diorang boleh dapat satu tempoh masa yang panjang. Sebab tu kalau kita tengok kaedah penagih-penagih sekarang lebih ramai yang berusia di bawah 18 tahun sebenarnya. Cuma mungkin dalam Puspen kita tak ramai. Sebab kita kalau boleh memang kita cuba elakkan diorang daripada masuk Puspen secara perintah mahkamah. Jadi kita adakan rawatan di daerah-daerah. Saya mana yang ibu bapa datang hadir, so kita akan membuat pemantauan kepada klien tersebut. Jadi mungkin benda ni kita tak reveal kan, sebab dalam rekod kita sekarang ni paling muda seusia 7 tahun dah ada yang terlibat dengan dadah. And for your all information, ini kita simpan je lah antara kita, daripada seorang doktor di hospital, kita menerima maklumat yang penagih dadah paling muda seusia 1 hari. 1 hari maksudnya? Maksudnya ibu dia adalah seorang penagih. Oh, okey. Jadi so baby baru lahir tu. Baby baru lahir. So bila dia baru lahir, doktor tengok dia ada complication. Alright. So bila doktor nak buat treatment, cari. Last kali apabila dia orang suntik masuk mop dalam badan dia untuk menenangkan dia dalam kuantiti yang bersesuaian dengan apa bayi tersebut, dia okey. So kat situ kita dah nampak yang sebenarnya budak seusia 1 hari dah menjadi seorang penagih. Itu yang paling sedih lah di Malaysia. Benda tu berlaku di Malaysia. I agree sebab salah seorang my cousin sister lama juga dia tak ada anak. Jadi dia ambil anak angkat. Jadi bila dia ambil anak angkat tu daripada macam atas tangan macam itulah. Kita tak nak keluarga itu tahu kita. Jadi dia kata dia nak anak angkat daripada keluarga yang betul-betul kita nak membantu. Jadi kebetulan macam friends of friends ni tahu seorang keluarga yang macam kategori ni lah, ibu bapa dia pengguna dan dia dah ada anak banyak dekat rumah tu sampai 6 anak yang dia mengandung hari tu anak ke-7. Jadi masa dia mengandung tu sebelum dia deliver kita macam dah
slow talk, dah book lah macam anak dia kalau dia nak bagi, dia pun sudi nak bagi. Sebab kalau kita tengok rumah dia, masuk rumah dia tengok anak-anak dia makan, memang tak, kita sendiri tak lalu tuan. Saya pun tak tahu macam mana the children can stand the hunger kan. Kalau anak-anak buat saya sekejap-sekejap nak KFC, sekejap-sekejap nak donut, sekejap-sekejap. Tapi budak-budak tu dengan biskut aja, kadang-kadang makan 2 keping, 3 keping aja biskut. Rasa macam, aduh, then okey, pendek cerita, kita dah ambil anangkan lah menerusi undang-undang semua-semua tu, kita buat prosedur yang betul. Cuma lepas dah ambil ni, rezeki my cousin sister tu dalam 3 bulan dia mengandung, dia dapat anak seorang. So kita dapat beza tuan, dua-dua anak ni. Walaupun masa dia lahir tak adalah kita tengok simptom masa kita ambil anak angkat tu, simptom yang macam tuan kata, tapi dia punya perangai sekarang yang anak kedua dengan anak angkat ni, the anak angkat tu very hyperactive Okay. Hyperactive dia semacam saya ni sangat ni dengan budak-budak, I can tolerate. Tapi dengan seorang tu memang dia punya cakap tu cakap dia macam tu. Lepas tu tanya soalan tu dia kata anti. Dia tak berhenti-henti dia punya hyperactive. So kita bagi treat, my cousin sister tanya saya macam ni, saya kata tak apalah, hyperactive ni saya tak suka bagi macam ubat macam tuan katalah. Kita guna self toxidize. So saya guna rawatan mekanisme hela bela diri. Every macam jam tu kita bagi dia aktiviti. 2-3 tahun kita dah hantar dia art classes, music classes, macam kita bagi occupied dia punya time tu penuh. Kami yang hantar dia pick up sign and pick up rasa penat tuan. Dia tu tak penat-penat tak penat. Aduh. Lepas tu makanan yang kami bagi tu semua sedap-sedap. Sedap maksudnya yang nutrition. Like memang dia makan fruits tu. Any fruits dia makan. Suka dia compare to the second one yang macam DNA kami tu. Dia tu macam kami. Adalah aktif dia. Aktif budak-budak biasa tak. Yang ni aktif dia teruk tuan. Kalau saya bawa dia pergi jumpa medical doctor yang pakar kanak-kanak, confirm dia akan dibagi ubat. Macam tu. Yes, betul. So saya bagi tahu my cousin sister, tak perlu, tak apa kita tolerate. Kami take turn sebab kami penat dengan dia. We take turn and then lagi satu dia suka coklat, benda-benda manis. Then I told my cousin sister do not give manis sebab manis ni dia akan buatkan seseorang tu lagi aktif. Yes, betul. Jadi saya kata kita bagi tahu dia macam ni. Kalau nak coklat, you kena jaga kenakalan tu. Hari ni tak boleh macam ni. Baru kita bagi. So when we follow, adalah dia punya perubahan. Tapi banyak usaha lah tuan. Penat. Kami ni penat lah. So I can understand what tuan say and the medical doctor say. Kalau ibu yang mengandung, dia mengambil memang dia the effect dia kepada the baby tu sayang lah kan tuan. Kadang-kadang baby baru lahir tu cantik ke betul kan. Okey tuan, soalan seterusnya daripada tuan Navin. Adakah jenis rawatan adalah sama kepada semua klien atau rawatan ditentukan bergantung kepada jenis dadah yang ditagih oleh klien? Okey, untuk jenis rawatan kepada klien, dia sebenarnya kita tak tentukan berdasarkan kepada jenis dadah yang diambil sahaja. Okey, dia ada perbezaan. Okey, kalau kata dia adalah penagih opiat dan juga penagih metafetamin, kita cuma tengok berdasarkan kepada tahap mental dia. Kalau kata dia tu normal, selalunya orang yang metafetamin lah akan yang menjadi dua diagnose berbanding dengan opiat. So rawatan sama sahaja. Sebab macam saya kata tadi, kita ada basic modul macam KSS, RRP. That thing memang adalah benda asas yang kita kena bagi kepada semua penagih sebenarnya. Sebab itu adalah cara untuk diorang belajar macam mana diorang nak mengurus diri. Apabila berlakunya contoh dalam ER tu sendiri, dia ada tajuk berkaitan dengan untuk trigger, contoh tajuk trigger. So penagih dadah semua dia akan trigger.
So itu adalah benda-benda basic. So kepada semua penagih kita bentuk rawatan kita adalah sama, tetapi yang membezakan bukanlah berdasarkan kepada jenis dadah yang diambil, tetapi lebih kepada apa permasalahan yang berlaku kepada klien tersebut. Sebab tu yang saya cakap tadi, setiap klien kita akan ada satu rancangan pemulihan klien, di mana kita akan diagnose klien tersebut apa masalah sebenar yang menyebabkan dia ini mengambil dadah. So bila kita dah dapat tentukan, oh dia ni sebenarnya masalah dengan keluarga, so kita akan membantu untuk dia menyelesaikan masalah dia dengan keluarga, bukan kita yang selesaikan. Maknanya kita membantu dia, okay, you ada masalah dengan siapa? You ada masalah dengan abang, you ada masalah dengan adik. Okay, so where's the root of the problem? Bukan kita yang bagi tahu pada dia. Tapi dalam rancangan pemulihan klien tu, kita cuma nak tahu what is your real problem yang menyebabkan you menjadi seorang penagih. So kita akan dig out sampai kita dapat first root. And then itu baru kita akan letakkan di dalam satu sesi kelompok pula, di mana dia akan buat sharing. Sebab tu tiada satu rawatan khusus untuk mana-mana penagih. So kita akan letakkan macam yang saya bagi tahu awal tadi, rawatan tu pada peringkat awal dia semua sama. Cuma yang membezakan berdasarkan kepada permasalahan, bukannya jenis dadah. Unless dia ada masalah mental, then itu ada perbezaan. Apabila dia dah diagnose, macam yang saya sebut tadi, kita akan hantar dia ke puspen yang boleh melaksanakan di Tampoi. Kita akan dapatkan bantuan daripada psikiatrik di Hospital Tampoi untuk membantu daripada segi masalah mental. Apabila dia dah kembali stable, ini baru stable, belum normal lagi. Dia dah stable, maknanya bila kita laksanakan kelas kepada dia, kita adakan sesi kaunseling, dia mampu untuk memberi perhatian. So baru kita akan ubah dia punya sistem kepada sistem yang kita jalankan biasa. Tapi memang tak ada lah kalau kata dia ambil methamphetamine, ini this is how we treat methamphetamine. Kalau kata ini opiat, this is how we treat opiat. But then macam yang tadi peringkat awal kita bincang berkaitan dengan methadone, doktor. So kalau kata daripada segi perubatan, yes, dia ada perbezaan. Sebab dalam perubatan, methadone hanya diberi kepada klien yang mempunyai sejarah penagihan opiat sahaja. Opiat saja, and it shouldn't give to anyone yang ada sejarah penagihan methamphetamine. Alright. Opiat di sini ganja. No, opiat is heroin, morphine. Ganja memang dia tak perlu pun methadone. So kalau dia ambil ganja, dia ambil methadone, dia penipu. Actually dia ada ketagihan daripada segi opiat. Opiat is opium lah kan. Daripada segi pokok opium, yang mana kita tahu dadah dia adalah heroin, morphine, kokain. That one kita boleh gunakan methadone. Sebab this methadone is opiate. This methadone tu sendiri, dia nak mengurangkan apa dia panggil tu? Dia bukan mengurangkan tahap gian. Dia nak mengurangkan gian. Actually function methadone ni, dia nak memberi orang yang ambil dadah opiat boleh melaksanakan kerja dalam keadaan yang dia gian. So methadone ni dia akan kurangkan tahap gian supaya orang tersebut boleh melaksanakan tugas seperti orang normal. So apabila hilang kesan methadone, then dia akan rasa shaking balik. Sebab tu dos methadone pun bergantung kepada berapa lama orang itu menggunakan dadah jenis opiat. Sebab ini adalah satu salah faham sebenarnya di antara masyarakat yang tahu berkaitan dengan methadone. Dia akan tanya, kenapa orang yang ambil methamphetamine kita tak bagi methadone? Sebab orang yang ambil methamphetamine, dia punya gian dia tak sama dengan orang yang ambil opiat. Dan untuk methadone tu sendiri, dia adalah synthetic drugs. So once you mix synthetic drug with synthetic drugs, then it become another problem. Sebab tu kalau macam saya, mana-mana klien saya yang tak terlibat langsung dengan dadah jenis opiat, saya akan bagi tahu dia orang, nasihatkan dia orang, jangan sesekali you ambil methadone.
So once you ambil methadone and you use methamphetamine, itu adalah satu, orang kata, batu loncatan yang cepat untuk menjadikan dia adalah seorang yang gila. Dia akan ada masalah isu mental disorder yang cepat berbanding dengan orang yang menggunakan methamphetamine saja. Sebab dia bukanlah saya kata methadone tu sebenarnya ni, macam doktor kata tadi lah, it's a synthetic drug. Memang kita yang buat benda tu. Kan? Jadi dia is not satu dadah yang membantu untuk mengurangkan dadah lain. Dia hanya tertumpu untuk orang yang mengambil opiat sahaja. Dadah jenis opiat sahaja. Alright. Terima kasih Tuan. Soalan seterusnya daripada Inspektor Linda. Puan Linda, beliau tanya, adakah pesalah berulang yang dimasukkan ke dalam pusat pemulihan, iaitu residivisme berulang kali ini, akan menggunakan model yang sama ke? Dia mengalami proses yang sama ke? Atau kita ada tahap yang lebih mencabar ke? Okey. Macam saya kata tadi sebenarnya, kalau untuk modul, kalau kata dia berulang sekalipun, kita akan menggunakan modul yang sama pada peringkat awal. Sebab dia orang yang masuk berulang ni, sebenarnya dia pada peringkat awal tu dia tak mengambil langsung ilmu yang kita bagi kat dia tu, kaedah yang kita bagi tu langsung tak digunakan. Jadi untuk modul, kita akan gunakan modul yang sama kecuali dia ada masalah lain. Sebab tu saya kata tadi, rawatan kepada klien ni sebenarnya bukan bergantung kepada modul kita, tapi dia lebih utama kepada permasalahan klien tu sendiri. Sebab basic kita akan bagi benda yang sama. So kita akan ulang je kepada dia benda yang sama. Tapi kita akan tengok juga permasalahan dia, kenapa dia boleh terlibat semula. Contoh mungkin pada peringkat awal dia terlibat dalam penagihan dadah adalah disebabkan oleh ajakan kawan-kawan. So bila dia dah bebas, dia dah orang kata dah boleh mengawal masalah dengan kawan-kawan. Masalah baru yang timbul, dia pula ada bad perspektif kepada family dia sendiri. Mana apabila family dia bercakap benda bukan berkaitan dengan dia pun, dia rasa macam mengata dekat dia, this is stigma, mana-mana penagih pun macam tu. So dia ada masalah situ. Mungkin waktu dia di dalam pusat, apabila kita buat rawatan kepada dia tak mengambil modul yang sama. Kan? Dalam modul API tu sendiri, dia ada 32 tajuk. Mungkin tajuk tu kita tak sentuh kepada dia, ataupun kita sentuh secara linian sahaja. Jadi apabila dia masuk semula, kita tengok, okay, this is your new problem. So kita akan menggunakan dalam modul yang sama, tetapi menekankan kepada tajuk-tajuk yang lebih bersesuaian dengan klien tersebut. Dia macam tu. Alright. Okay Tuan, soalan seterusnya daripada Tuan Zul. Peserta-peserta hari ini nakal ya Tuan, kita diorang aja bersuara, diorang suka tanding. Alright. Diorang malu. Tuan Zul malu apa dengan Tuan? Dia lagi rapat dengan Tuan kan? Apa faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan penagih dadah wanita sekarang? Difahamkan penagih dadah wanita lebih sukar dipulihkan berbanding penagih lelaki. Tuan, saya selalunya bila orang tanya kan, kenapa wanita tinggi, lelaki kurang, kenapa jenayah ni berlaku sekarang? Bagi pendapat saya, benda ni dari dulu ada. Cuma dilaporkan atau tidak. Sekarang ni orang dah aware. Kita keluar, kita buat banyak-banyak program, kita bagi tahu kesedaran tu dah ada, pendidikan tu dah ada. Kalau macam contohnya dari last year tu saya tumpu membuat awareness dalam jenayah komersial, sampai makcik-makcik dekat kampung, pakcik-pakcik dekat surau tu dia kata, oh ini orang hantar SMS komersial lah ni ya. So the awareness is there. So apa pandangan dan pendapat Tuan tentang soalan Tuan Zul yang mengatakan bahawa kenapa bilangan wanita meningkat dan adakah sukar hendak dipulihkan jika dibanding dengan lelaki? Okey. Untuk soalan pertama, apakah faktor yang menyebabkan peningkatan penagih dadah wanita sekarang? Macam yang doktor cakap tadi, yang pertama daripada segi awareness lah. Ya, betul. Masyarakat dulu daripada segi orang kata awareness diorang tu sendiri kurang. Ya. Jadi keadaan penagihan wanita ni dan juga orang kata
untuk menghantar wanita-wanita yang ketagihan ni, dia orang akan tengok, oh dia perempuan, tak apalah kita jaga dia. Dia jadi macam tu. Tapi badan bila dah sampai come worst to worst, baru dia orang akan buat report. Kan? Contoh dia dah memang dah tak boleh nak urus diri dia apa sendiri, dah family pun dah tak boleh nak urus, then baru dia, orang yang akan buat report. Tapi untuk tempoh masa sekarang, tahap awareness dah tinggi. So apabila ada orang yang dah terlibat, automatic family dah tahu. So dia ada choice. Macam sekarang ni AADK kita bagi choice juga, sama either you sukarela ataupun kita buat perintah mahkamah. So apabila ada sukarela, family banyak akan bawa perempuan ni ke arah sukarela. Sebab rawatan secara sukarela ni dia lebih menjaga maruah perempuan itu sendiri. Itu daripada segi awareness masyarakat. Tetapi ada faktor lain sebenarnya yang menyebabkan peningkatan penagih wanita. Yang pertama adalah yang ni saya minta maaf lah dekat wanita-wanita dalam dalam kita punya sesi ni ya. Dia sifat ingin kurus. Ini sebenarnya faktor utama. Bukan faktor utama lah, faktor yang menyebabkan ramai wanita-wanita terlibat. Sebab dia orang percaya yang methamphetamine itu boleh memberi dia orang sebagai ubat kurus lah, bahasa mudah dah. Methamphetamine. Dan kalau kita buat kajian sendiri pun, kalau kita tengok sebenarnya dalam ubat-ubat kurus tu memang ada methamphetamine. Right. Yang dah sedia jual oleh company-company kurus badan tu kan tuan? Betul. Sebab saya pernah urine seorang wanita, bukan saya buat lah, tapi saya sebagai pegawai kat tempat tersebut. Memang kita urine dia positif. Positif methamphetamine. And then kita pun pelik lah. And sebab ini is a random urine. So dia kata memang dia tak ambil apa semua. And then bila kita hantar ke patologi memang negatif lah. And then kita tanya dia. Saya interview dia betul-betul. Saya cakap, okay, sekarang ni kita jujur lah. Kita jujur. You bagi tahu apa yang you ambil. So bila dia cerita memang dia consume a lot of ubat kurus. Oh, okay. So bila kita tengok balik pada ubat kurus itu, saya kata boleh bawa dah ubat tu kat saya. So bila dia bawa datang, ditunjukkan ubat-ubat tu, then memang kita tengok kat situ memang ada kandungan methamphetamine. Terutamanya ubat kurus yang mereka promote dekat media sosial ni, Facebook yang cepat-cepat tu kan. Betul. Setahu saya kalau yang liquid-liquid yang dijual dekat farmasi tu kandungannya tak kot. Tak, yang tu tak. Dia banyak yang macam tu lah, jenis-jenis ubat kurus yang kosmetik. Yang dia memang ada mengandungi lah a little amount of methamphetamine. Yang pada peringkat awal kalau dia consume biasa, memang tak ada masalah. Tapi bila dia consume for a long time, pada masa tersebut dia memang akan menjadi, orang kata, macam satu ketagihan pada dia sendirilah. Okey, itu yang pertama. Dan kepercayaan orang perempuan bahawa methamphetamine tu dia orang ambil mat, dia orang akan kurus. Okey. Yang kedua, isu yang kita ada sekarang, faktor menyebabkan peningkatan penagih wanita adalah disebabkan oleh teman lelaki ataupun suami adalah seorang penagih. So, dia orang ni akan terlibat sama dalam dunia penagihan apabila suami tu sendiri mengajak, sehingga membekalkan kepada isteri ataupun teman wanita, dan juga yang mana secara tak langsung wanita tersebut menjadi penagih tanpa dia sedar. Yang ini berlaku disebabkan oleh dia duduk dalam satu compound, dalam satu rumah yang sama dengan penagih. Apabila penagih tu sedut dadah, macam sekarang ni usually dia orang chasing lah kan, bukan cucuk lagi lah. So dia chase the drugs. Asap tu sedikit demi sedikit juga akan menjadi bahan yang masuk ke dalam badan perempuan tersebut secara tak langsung. Jadi sebab tu bila kita tengok apabila suami dia masuk ke pusat, dia akan jadi gelisah. Dia akan jadi gelisah. Apabila dia jumpa kata itu adalah punca dia gelisah, dia akan mula menjadi seorang penagih. Tapi benda-benda ni sebenarnya bukan kita tak macam masukkan dia sebagai satu rekod
yang memang Hmm. itu akan menyebabkan dia jadi penagih. Tapi dia ada faktor penyumbang kenapa wanita sekarang menjadi penagih. Dan yang terakhir yang banyak kita dapat sekarang ni adalah atas faktor sosial lah. Atas faktor sosial. Kalau kita tengok sekarang ni pun macam even semalam pun ada satu kes di Selangor kalau saya tak silap, 21 orang ditahan di mana dalam tu ada lelaki dan wanita yang buat private party dan menggunakan dadah. All of them Tapi 21. kalau yang apa ni kita panggil pusat-pusat hiburan ni confirm ada kan tuan sintetik? Dadah Saya berani mengatakan ya. Hmm. Semua pusat hiburan memang ada. Bukanlah kita kata the owner of the pusat hiburan yang supply. But then memang drug dealer ataupun pusher-pusher kat luar ni dia orang akan masuk ke pusat-pusat hiburan ni untuk menjual dadah dan memastikan orang-orang dalam tu mengambil dadah. Ya. Saya tengok trend dia tuan, dia bagi secara FOC dulu. Bila orang ni dia dah macam terbiasa, they feel like, oh this sounds good, you know. And Exactly. sintetik ni dia akan nampak orang ni aktif. Right. Dia ketagih satu tapi dia lebih menjadi energetic. Jadi Yes, right. individu ni bila dia rasa energetic, dia ingat benda tu tonic, sesuatu yang tonic. Jadi Right. mereka pun ambil. Macam seperti mana yang tuan kata, target group now is the youngsters because they want a long term user. Therefore, kalau nak pergi yang pusat-pusat hiburan ni youngsters sebenarnya. Betul. Mungkin sebab tu darah-darah sintetik ni, especially sintetik tertumpu pada pusat rawatan kalau tuan tanya pendapat saya lah kan. And then, half of it macam tuan kata, mungkin dia tak tahu. Kawan dia masukkan ke apa ke dan lama-lama bila dah Doktor putus daripada talian. Doktor, you still there? Kalian dengar saya tak? Okay, alright. So doktor je lah yang putus. Dengar. Ya tuan. Okay. Okay, tak apalah. Kalau doktor tak ada di talian, kita sambung dengan soalan lain dulu. Tuan, Ya. Pagi tuan. Boleh Pagi. saya tanya soalan melalui suara tuan? Boleh, tak ada masalah. Okey tuan. Sebab okeylah saya nak tanya beberapa soalan tuan. Pertama dia ialah berkaitan nama saya Wisan tuan. Ya. Selamat pagi tuan. Lepas tu kawan-kawan semualah. Saya nak tanya kalau untuk orang yang sukarelawan yang masuk ke Puspem ni, adakah kos tanggungan di Puspem tu ditanggung oleh dia sendiri ke atau oleh pihak Puspem? Itu soalan pertama lah. Okey, saya jawab dulu. Jangan banyak-banyak saja, saya takut saya terlupa soalan. Okey. Untuk soalan tu, kos semua ditanggung oleh Puspem. Dia cuma perlu bawa pakaian dia sahaja. Daripada segi makan, minum apa semua memang pihak Puspem akan sediakan. Walau bagaimanapun kita mengalu-alukan ahli keluarga yang nak bagi macam peralatan sendiri. Contoh sabun, ubat gigi, berus gigi apa semua memang kita galakkan untuk family bagi. So untuk yang family yang tak berkemampuan memang itu semua kita sediakan. Boleh? Okey, tuan. Boleh tuan. Alright. Okey, yang satu lagi tuan. Untuk difahamkan